Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazirul Hakim bin Yunsi, A0648. Okey, jadi dalam video tugasan individu kursus AHU 1712 ini, saya akan membincangkan atau membentangkan sedikit sebanyak tentang Al-Jazari, bapa robotik dunia, di bawah tema ketokohan saintis Muslim. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang beliau, mari kita lihat latar belakang beliau. Nama sebenar beliau ialah Badi'uz Zaman Abul Ais Ibnu Ismail Ibnu Razas Al-Jazari. Beliau dilahirkan pada tahun 532 Hijrah bersamaan dengan 1136 Masihi di Cizre, wilayah Sirna, Turki, ataupun berzaman dahulu dikenali sebagai Jazirah Ibnu Umar. Disebabkan beliau lahir di Jazirah Ibnu Umar, beliau digelar sebagai Al-Jazari, ataupun gelaran lain baginya adalah Abul Khair. Dan yang terakhir adalah beliau wafat pada tahun 602 Hijrah bersamaan dengan 1206 Masihi. Okey, nama Al-Jazari mula terkenal melalui penghasilan kitabnya yang utama, iaitu kitab Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi' fi Sina'atil Hiyal, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah ringkasan tentang ilmu dan amalan berguna daripada segi mekanikal. Okey, untuk pengetahuan anda juga, buku ini mempunyai nilai tradisi yang sangat tinggi. Okey, cuba anda bayangkan, buku ini telah wujud ataupun telah dikarang oleh Al-Jazari beratus-ratus tahun sebelumnya. Okey, akan tetapi para pengkaji ataupun para saintis pada zaman sekarang masih mengkaji untuk mendapatkan beberapa basic ataupun untuk mendapatkan idea-idea daripada buku ini. Okey, hebat kan? Okey, dan tidak lupa juga dengan buku-buku beliau yang lain seperti Ma'rifatul Hiyal Al-Handasiyah dan Kitabul Hiyal Bainal Jami' Jami' Bainal Ilmi wal Amal. Okey, kita katakan bagaimana teraturnya buku beliau ni, bagaimana? Cuba anda bayangkan, beliau membahagikan buku kejuruteraan beliau kepada dua bahagian yang utama, iaitu bahagian yang pertama adalah Handasatul Mawani' dan bahagian yang kedua adalah Handasatul Harakah, ataupun dalam bahasa Melayunya kita katakan beliau bahagikan kepada kepada sistem hidrolik dan sistem dinamik. Okey, walaupun begitu, Al-Jazari melalui fasa yang sangat sukar dalam hidupnya sebelum berhasil menemukan idea yang termaktub dalam kitab-kitabnya. Okey, antara cabarannya saya buktikan dua cabaran yang dihadapi oleh beliau. Itu yang pertama ialah beliau terpaksa belajar sendiri selama 6 tahun tanpa terlibat seorang guru pun. Dan yang kedua adalah beliau belajar tanpa akses kepada kitab-kitab kejuruteraan kecuali ensiklopedia Yunani yang telah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Okey, setelah berjaya menghadapi semua kesukaran ini, Al-Jazari mula membaca buku-buku Yunani yang telah diterjemah ke dalam bahasa Arab seperti As-Siqal wal Kifah karangan Al-Ikhridis, Sa'natul Ma'lati Tarmi' bil Banafuk karangan Archimedes, dan Raf' al-Athqal yang ditulis oleh Ahran. Okey, selain itu, beliau juga tidak ketinggalan membaca kitab-kitab karangan cendekiawan Islam pada zaman tersebut, iaitu zaman kegemilangan Islam zaman Abbasiyah, iaitu tokoh seperti Ibn Sina, Al-Farabi dan Al-Biruni dan juga lain-lain. Okey, jadi saya akan sambung penceritaan saya tentang sumbangan Al-Jazari pada dunia moden hari ini sehingga beliau digelar sebagai bapa robotik dunia. Okey, sumbangan yang pertama ialah sistem robotik ataupun sistem automatik beliau. Okey, walaupun sistem robotik dikatakan mula tercipta pada zaman sekarang pada abad ke-19 dan 20, tetapi tidak menerusi sistem robotik Al-Jazari. Ini menjadikan beliau sebagai orang pertama yang mencipta ataupun menghasilkan robot. Okey, robot yang beliau hasilkan ini digunakan untuk menghidangkan minuman kepada para tetamu semasa majlis kerajaan diadakan dan digerakkan menggunakan tenaga air. Selain menghasilkan automata berbentuk manusia, beliau turut menghasilkan sistem automatik lain seperti pintu pagar automatik di mana ia digerakkan oleh tenaga air. Okey, perbezaan sistem robotik pada zaman dahulu dan sistem robotik pada zaman sekarang adalah sistem robotik pada zaman Al-Jazari ini digerakkan oleh tenaga air, manakala sistem robotik pada zaman sekarang mostly ataupun kebanyakannya digerakkan melalui tenaga solar, tenaga kimia dan tenaga elektrik.
Okey, jadi sumbangan beliau yang kedua adalah alat menaikkan air. Okey, cuba anda bayangkan, sebelum hadirnya Al-Jazari ini, penduduk tempatan terpaksa berulang-alik untuk mengambil air di perigi dan sungai. Okey, betapa penatnya mereka. Okey, tapi dengan kehadirannya Al-Jazari, beliau telah memperkenalkan satu sistem bekalan air di mana menerusi alat penciptaan beliau ini, beliau dapat air dapat dibekalkan ke seluruh kawasan termasuk kawasan tanah tinggi. Okey, sistem ini berdasarkan empat alat utama yang membentuk beberapa asas kejahteraan mekanikal pada hari ini. Okey, alat ini juga disokong dengan penciptaan sebuah kencing air yang mempunyai kesan sama seperti turbin pada hari ini. Okey, dan sumbangan beliau yang ketiga adalah jam gajah. Okey, sumbangan ataupun rekaan beliau yang ketiga adalah rekaan yang paling terkenal, iaitu jam gajah tersebut. Okey, siapa yang tidak kenal akan jam gajah ini, maka dia tidak akan kenal siapa itu Al-Jazari. Okey, ia disebabkan ini adalah sebuah jam automatik pertama yang digerakkan dengan kuasa air. Okey, ia telah dapat menunjukkan waktu dengan tepat, mengambil kira masa yang tidak sama bagi setiap hari dalam setahun. Okey, jamnya itu juga mempunyai lembaga seperti robot yang memukul simbal serta juga burung buatan yang berbunyi setiap kali masuk waktu tertentu, seperti waktu azan dan waktu-waktu perayaan-perayaan lain. Pengajaran yang dapat diambil daripada kisah Al-Jazari ini. Sekian daripada saya, Nazrul Hakim bin Yunsi. Terima kasih. Assalamualaikum.